Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, alhamdulillah hari ini 30 Julai 2021 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, kita sudah masuk dalam kitab adab, kitabul adab, kitab yang mengumpul hadis-hadis tentang adab. Kita sudah masuk dalam bab yang ke-102, bab 102, babu ma yaquluhu man hadarat ta'ama wa huwa sa'imun idza lam yuftir. Bab pada menyatakan apa yang perlu diucapkan bagi orang yang berpuasa ketika menghadiri majlis jamuan, sedangkan dia tidak berniat untuk membatalkan puasa sunatnya. Nah, syaratnya puasa sunat lah ni. Kalau puasa wajib tak boleh batal. Kita puasa sunat, tapi kita dapat jemputan menghadiri majlis walimah, majlis kahwin anak, majlis walimatul urus. Maka apa yang sepatut kita lakukan ketika berhadapan dengan masalah ini? Ini bab kita, bab 102. Imam Nawawi bawa satu bab, satu hadis. Bab ujung-ujung ni, bab makan ni pendek-pendek dia punya hadis. Dia punya bab. Hadis yang ke-738, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am, rawahu Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu diundang ke majlis makan. Majlis, biasanya majlis yang undangan begini ni dia panggil majlis walimah. Maka kita kena hadir. Fal yujib, mesti dia hadir. Kecuali ada keuzuran yang tersendiri. Contohnya kita hari ni senang-senangnya dia duduk Kuala Lumpur, nyata mari kak jemputan kahwin anak. Kita duduk di Kuala Kerai, dia Kuala Lumpur. Tiket kapal terbang dia tak bagi. Itu dia panggil keuzuran. Tapi kalau setakat orang panggil sekitar kampung kita dekat-dekat ni, maka menjadi kewajipan kita hadir. Cuma kebetulannya hari dia buat walimah tu hari Isnin, hari kita puasa, atau hari Khamis contoh. Nabi kata yang pertama, fal yujib, hendaklah dia kena hadir. Fa in kana sha'iman, andainya dia berpuasa, dia tak mau buka puasa, hendaklah dia mendoakan kepada tuan rumah dan juga pengantin. Kalau majlis kahwin kita doakan, panggil pengantin, mari barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, kan. Kita panggil tuan rumah pula, kita doakan kepada dia. Wa in kana muftiran falyat'am, sekiranya dia tak puasa, hendaklah dia makan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Falyusalli di sini ulama mengatakan berdoa, bukan pergi solat. Kalau tidak, tuan rumah kena siap tempat solat pula. Ini kita orang puasa mari dia solat dulu, lepas solat balik. La, falyusalli dengan mana falyad'u. Falyat'am bermakna falyakul, hendaklah dia makan. Hendaklah dia makan. Hadis ini fiqhul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Kewajipan kita menerima undangan, menyahut jemputan. Kena pergi. Puasa ke tak puasa?
Cuma kalau kita puasa sunat, dia panggil as-shaim al-mutatawwi', orang yang puasa sunat amirun nafs. Dia sendiri itu pemerintah kepada diri dia. Maknanya kita nak puasa boleh, tak nak puasa pun itu hak kita. Kita boleh buka. Untuk orang puasa sunat. Kalau puasa qada lain, dia tak boleh buka kan. Maka sekiranya dia tak mahu buka puasa, lah dia doakan kepada tuan rumah, keluarga dia supaya Allah berkat. Bahkan doa orang puasa pula mudah-mudahan lagi mustajab, insya-Allah. Itu dia panggil, kalau kita rasa sesuai lah, tuan rumah ni baik sangat dengan kita, dia pun mengharapkan sangat kita makan jamuan dia. Allah Syekh, ana buat khas untuk enta ni, ana tahu enta suka benda ni. Kita tersenyum. Kenapa senyum? Siap dah tapuai dalam kereta. Masya Allah, tabarakallah. Kan, saya dah siap dah. Bekah ni. Orang panggil, sekarang ni mudah ya, bawa tapuai ke, bawa polystyrene ke, bawa plastik kan. Jadi anak-anak ambil lah untuk buka puasa. Untuk kita je. Kalau betul-betul isteri di rumah buka puasa juga, kena bagi tahu kepada tuan rumah, ambil untuk 2 orang boleh. Orang rumah puasa juga. Kena minta. Sebab kita hadir itu seorang kita yang peruntukan. Tak boleh kita akak bekah besar-besar bawa satu family lah. Itu berbeza. Nak makan situ banyak mana makan, tapi kalau awak balik kena ada keizinan. Izin lain pula. Maka hadis ini menunjukkan kepada orang yang berpuasa tidak menghalangnya untuk hadir walimah. Nak makan terpulang, tak nak makan doakan, kemudian pulang. Kalau kita rasa sesuai, tuan rumah tu kawan baik kita, bolehlah kita kata, Syekh, ana puasa ni, ana doakanlah majlis ni berkat semua, tapi tak puas ada. Oh, mesti melompat tuan rumah, Allah Syekh, anta buat buka puasa, ana pula majlis, lagilah gembira dia. Ataupun kita pergi petang, tengok majlis lah. Sekarang ni ana tengok uruf zaman tempat kita ni, ada setengah majlis jam 5 dah tamat, pukul 6 dah khatam. Tak boleh lah, jangan pergi lepas pada majlis, nanya kawan kan. Baik, selesai kita bab 102. Sekarang saya pindah kepada bab 103. Kita kata bab kita ni Masya Allah dia pendek je. Satu bab, satu hadis atau 2 hadis. Bab 103, babu ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuhu. Bab apa yang patut kita ucapkan sekiranya kita dijemput makan, tapi kebetulan ada kawan bersama kita yang tidak diundang. Contohnya, ana ada jemputan, tapi kebetulan hari ni saya ada kerja dengan sahabat saya, seorang kedua orang naik kereta bersama, pergilah kita. Pergi Kota Baru lah contohnya. Kita kalau kerana jauh, pergi ramai-ramai kan. Sampai waktu makan, kita nak makan di kedai, orang jemput. Tak bagus pula. Tapi kawan ada sekali. Bagaimana kita nak selesaikan masalah? Takkanlah kawan kita beli nasi bungkus, engkau makan atas kereta, aku makan kat bawah. Tengok hadis. Hadis 739 An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisa khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balagha al-baba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadha tabi'ana fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja' qal bal azanu lahu ya Rasulullah, muttafaqun alaih. Maksudnya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan jamuan makanan yang disiapkan untuk 5 orang saja. Sahabat ni dia bukan macam kita tuan-tuan. Dia terhad, dia punya imkania, kemudahan dia terhad. Rumah kecil contohnya ataupun makanan pun terhad.
Maka dia jemput Nabi dengan 5 orang sahabat. Kemudian ada seseorang yang mengikuti mereka. Ada seorang ni duduk sekali dengan Nabi, dia ikut sekali pergi. Nabi tak kata balik, marilah. Ketika sampai di muka pintu, sampai di rumah kawan tu, Nabi SAW menjelaskan kepada tuan rumah, orang yang mengundangnya. Nabi kata, kami 5 orang ni, tapi ada seorang tu ikut kami mari sekali. Jadi terserahlah kepada tuan rumah. Kalau tuan rumah kata boleh masuk sama, kita masuk. Kalau kata tuan rumah kata tak boleh, maka biarlah dia pulang. Kita suruh dia balik je. Tunggu kami di masjid. Jadi tuan rumah tu, sahabat ni orang baik. Dia kata, wahai Rasulullah, saya izinkan dia masuk bersama dengan Nabi SAW. Asalkan Nabi izin, Nabi bawa, takkanlah kita nak sekat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini apa yang dapat kita pelajar? Iaitu masyru'iyatud dhiyafah. Disyariatkan kita mengundang tetamu. Kita panggil orang bagi rumah, itu disyariatkan. Bahkan kalau kita nampak orang ini sangat berhajat, tengok dia susah, tak ada makanan, kita panggil, mari rumah saya. Biasanya sahabat-sahabat ni, dia orang pergi tengok di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni para pelajar yang duduk di pondok. Kalau kita nak nama pondok lah kan, kita nak namakan pondok. Pondok dekat dengan Masjid Nabi tu nama dia Suffah. Dia tinggal di situ untuk nak belajar dengan Nabi SAW dan tunggu Nabi panggil untuk pergi berperang. Maka cara kita nak beri jamuan kepada orang ni 2 cara. Cara yang pertama, kita siapkan makanan, kita hantar ke rumah kawan. 1. Cara yang kedua, kita siapkan makanan, kita panggil dia datang. Dua-dua tu dia panggil it'amut ta'am. Boleh kita buat. Tengok keadaan lah. Kalau rumah kita sesuai, kita panggil lagi baik kan. Tetamu datang rumah. Kalau musim Covid ni, hantar ke rumah orang lah. Nak panggil tak boleh. Langgar SOP. Kan? Bila orang jemput kita, eloknya kalau kebetulan kita duduk bersama dengan ramai-ramai, takkanlah kata, awak balik lah, saya nak pergi makan. Tak sampai hati. Jadi elok juga kalau kita tahu tuan rumah ni pemurah, ataupun majlis dia ni agak besar, makanan dia orang panggil banyak, boleh kita bawa pergi. Tapi sebelum diizinkan masuk, mesti mendapat keizinan daripada tuan rumah. Jangan kita pandai-pandai, tak boleh. Kita letak di atas kereta dulu supaya dia tak kesipuan, tak malu. Kita bagi tahu, wah, saya ni ada kawan atas kereta tu, 1 orang, 2 orang. Kalau izin saya panggil turun, kalau tidak biar tunggu situlah. Nanti lepas habis makan sini kita pergi ke restoran mana-mana pula kan. Yang ketiga, pembesar-pembesar, imam, para pendakwah, orang-orang besar ni elok sangat menyahut seruan panggilan orang panggil kita pergi. Terutama sekali yang jemput kita ni orang kampung, orang miskin. Elok sangatlah kalau orang ada kenamaan ni hadir. Sebab apa? Dia panggil jabrul khatir. Orang kampung ni, orang biasa ni, kalau ustaz, tuan, orang-orang besar mari rumah dia, bangga dia, masya-Allah kan. Kalau mesti ada kamera ni tak makan kita dah ambil gambar ya. Lepas tu dia print besar-besar letak kat dinding. Ni Syekh mari rumah kita ni. Masya-Allah. Contohnya. Ni setengah orang dah, aku tak boleh pergi rumah awak takut menyusahkan. Lesh ya akhi. Kita dengan sahabat jangan anggap menyusahkan. Orang datang rumah itu satu kegembiraan bagi orang. Kecuali kita tahu dia bakhil, itu cerita lain. Dia ni pasal jenis bakhil. Orang pergi rumah dia cara nak lari selalu. Itu cerita lain. Yang kelima, kita kena ingat, kita kena jemput orang mengikut kadar makanan yang kita buat. Kita buat makanan untuk 20 orang, kita panggil 20. Jangan pula tak apa, kita buat makanan untuk 20, kita panggil 40. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis,
Makanan satu orang boleh makan 2 orang kan, keberkatan. Kalau makan ramai-ramai tak boleh kita pegang macam tu. Itu salah. Macam kita gini juga, panggil orang ramai pergi tempoh buffet 500, dia panggil satu kad 1,000, kita kata tak adil macam tu. Habis bila makanan tak cukup, dia marah ke catering pula, awak buat sikit kau. Dia panggil orang ramai. Ini kita panggil tidak adil. Kita panggil mengikut kita panggil orang mengikut kadar makanan yang kita sediakan. Cuma kalau lebih seorang 2 tak ada masalah, sebab ada keberkatan yang makan ramai-ramai itu. Tapi jangan lipat ganda. Adapun golongan tataful ni orang yang pergi tanpa izin ni, tanpa dijemput, ni kita kena tunggu lampu hijau dari tuan rumah. Kalau tuan rumah kata boleh masuk, fadal. Tuan rumah kata balik, baliklah dia. Apa boleh buat kan? Baik. Dan bagi pihak tuan rumah pula kena ambil kira lah. Takkanlah kawan kita mari ajak dia seorang makan, yang 2 seorang lagi atas kereta tunggu, tak pernah sabar. Jadi kita kena ada timbang tara, kata orang. Kena ada rasa nak kebajikan tu kena tinggi darjat. Tapi ada setengah orang ni masalah besar. Ana pernah sekali dijemput majlis tazkirah sebelum iftar di hotel. Biasa ana ni kalau pergi, kita pergi 2 orang. Pembantu kita yang bawa kereta seorang. Ana suka orang lain bawa kereta tu sebab kita boleh baca kitab kan, boleh baca yalah, sambil-sambil kita nak pergi kuliah tu kita baca atas kereta 1 jam tu banyak dah boleh ilmu untuk disampaikan. Kita kata Syekh, ana pergi 2 orang ni. Oi, tak boleh, jemputan khas untuk ustaz seorang je. Saya pun yalah tak sampai hati juga ni, kawan ni pergi dengan kita, dia bawa kereta kita, dia pun puasa juga. Rayu kali yang kedua, tak boleh. Macam mana tak boleh ni? Tak apalah. Bila sampai di tempat yang dijanjikan, kata hantar turun anak di sini, ni duit, hantar pergi belilah. Nak makan apa? Nasi biryani ke nasi apa, pergi beli. Pergilah masjid yang berdekatan, makan di sana, salat maghrib, kemudian datang sini, ambil saya. Kita tahu majlis buffet besar-besar ni tak usah cakap lah. Bilangan terhad limited, mesti ada orang tak hadir. Mesti ada yang tak hadir kan. Tiba-tiba dekat nak maghrib, Ustaz, mana kata ada bawa main rebak? Ada. Jemput dia mari. Banyak lagi kosong meja. Sebab saya dah 2 kali anak minta. Takkan anak minta kali yang ketiga. Terhegeh-hegeh nak bawa driver sangat. Nak bawa kawan sangat kan. Oh, rugi. Tak apa. Sabarlah. Tutup file, saya dah bagi dia tempat, dia pergi makan di masjid yang berdekatan, lepas maghrib dia datang ambil saya. Kita kata kadang-kadang tuan rumah pun terlalu ke protokolan sangat pun masalah juga. Kita kata tak apalah, dia makan kali dengan pekerja-pekerja pun tak apa, duduk di meja ujung sekali, tak boleh. Jadi tuan rumah ke, tuan protokol ke, kita kena ambil kira lah kan. Baik, itu pengalaman yang berlaku, tapi tak apalah, setiap pengalaman tu ada cara sendiri. Mudah-mudahan sahabat kita yang jadi protokol tadi pun dia faham lah. Nanti kalau lain kali tak usahlah ketat sangat bilangan kan. Al-Isar contohnya, andai kata memang solid bilangan 200, tak lebih 1 orang contohnya, tak ada kerusi, kita sebagai penganjur tak boleh ke kalau kita berdiri? Saya duduk. Saya nak buka puasa, boleh je kita ambil buah tamak, makanlah. Buka puasa dulu. Selepas buka puasa, makanan pastinya banyak. Banyak makanan. Ini cerita panjang lah. Baik, kita pergi semula kepada tajuk kita. Hadis yang bab yang ke-104. Babul akli mimma yalihi wa wa'zihi wa ta'dibihi man yusi'u aklu. Bab makan makanan yang paling dekat dengan kita. Ini adab. Adab makan, kita nak makan, biar kita makan yang ada depan kita dulu. Serta menasihati dan menegur orang yang tidak ada tertib, tidak ada adab ketika makan.
kita kena tegur. Hadis 704, maaf, 740, terbalik. Hadis 740, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Qala, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi as-sahfati. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abi Salamah. Tuan-tuan tanda, Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Nabi. Anak Abu Salamah. Bila sewaktu Nabi kahwin dengan Ummu Salamah tu, Umar ni masih lagi kanak-kanak. Budak lagi. Sebab tu dia tak dengar kata. Kan? Kata di Umar, sewaktu aku masih kecil, ketika berada di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana jadi bapa tiri dia Nabi tu, kan? Ketika makan, tanganku bergerak ke semua sudut piring besar ketika makan. Biasa dia makan dalam dulang gitu. Waktu makan aku ambil sini. Orang kata ranya. Ranya ni maknanya ambil sana, ambil sini itu. Mana ambil, tidak kata ambil depan kita je. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ini bab kita ni, adab makan depan kita, dan nasihat kalau orang buat tak betul. Nabi kata apa? Wahai anak, ya ghulam, samillahi ta'ala. Samillah. Wahai anak, hendaklah kamu makan, baca bismillah dulu. Kita nak makan, kita baca apa? Baca bismillah. Wakul biyaminik. Adab yang pertama baca bismillah. Adab yang kedua makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik. Yang ketiga, makanlah yang ada dekat denganmu. Kita kena makan hak depan kita dulu. Sebab itu kata orang, kalau kita nak duduk dalam tempat hidangan, tengok dulu. Jangan duduk depan budu dengan sambal naya kita. Kan? Jadi kita tidak jadi masalah duduk kat mana-mana pun, kan? Kalau kena ke depan kita budu, kita tukar-tukarlah pinggan, pusing lah, takkan ambil budu siang malam. Tapi yang pentingnya kita mula makan tu depan kita dulu. Jangan ambil holo sana holo sini, kan? Ini 3 adab. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa dia kata di para ulama hadis tentang hadis ini? Maknanya hadis 3 perkara lah. 3 perkara Nabi kita ajar adab kepada anak tiri dia. Baca bismillah, kita dah bincang dalam siri yang lepas. Makan dengan tangan kanan, dan makan yang ada depan kita dulu. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadis 741, wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqal kul biyaminik qal la astati' qal la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu, dia berkata, ada seorang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kiri. Dia makan ambil tangan kiri, puak tangan kiri. Salah ke betul? Salah. Maka menjadi kewajipan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Nabi kata apa? Kul biyaminik. Saudara, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan awak. Qala, dia jawab, la astati'. Saya tak boleh. Tak boleh. Nak makan tangan kiri juga. Saya kidal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la stata'ta. Kamu tidak boleh. Kamu tak boleh, sedangkan dia boleh.
ma manahu illa al-kibr, tiada yang membuatnya menolak perintah Nabi tadi sallallahu tadi kecuali sombong. Ini punca. Kalau dia betul-betul tak boleh, memang dia kidal yang uzur sakit, tak jadi masalah. Kita kata Nabi pun taklah kan. Tetapi oleh kerana dia tak nak ikut arahan Nabi, kibron, kerana sombong. Saya tak biasalah. Macam kita tegur orang besar. I tak biasalah makan ni standard. Protokol kan, protokol saya kan. Jadi setelah itu, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nak jadi macam ni juga. Orang tersebut tidak boleh mengangkat tangannya ke mulut. Jadi tangan dia tadi jadi lembek. Nak angkat tak boleh. Itu dia kena minta maaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Minta Nabi kita doakan balik supaya tangan dia pulih. Sebab dia sombong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kita sekarang ni Nabi dah tak ada, betul. Rasulullah tak ada, tapi sunnah Nabi ada. Sunnah Nabi ada. Kerana itu para jemaah sekalian, Al-Imamun Nawawi telah pun membawa hadis ini dalam babil amri bil muhafazati ala sunnah. Tanda ni. Imam Nawawi telah sebut di awal kitab. Hadis nombor 159, bab arahan muhafazah ala sunnah, menjaga amalan sunnah. Imam Nawawi bawa hadis ni keras. Siapa dia tak boleh lakukan sunnah kerana uzur, insya-Allah dimaafkan. Tapi kalau siapa tak mau lakukan sunnah kerana sombong, orang ni akan kecewa. Hati-hatilah. Ramai juga orang-orang yang kita tegur, dia kata tak boleh Ustaz. Kita dah ada kursus. Dia panggil kursus apa ni? Orang pergi orang pejabat kan, kursus apa ni? Etika pejabat ke apa? Protokol. Kalau kita nak makan majlis rasmi, sudu sini, garpu sini, cara nak letak macam mana? Ada juga orang tanya kita, Ustaz, kita ni nak masuk majlis besar-besaran ni, kena makan gini. Saya kata tak apalah. Bab makan tu saya pandai dah, insya-Allah. Yang penting tanya pegang tangan kanan, sudu kita pegang tangan kanan, gerpu tangan kiri. Kalau kita nak pegang benda-benda, itu masalah kita hari ni lah. Protokol yang kita belajar ni protokol orang putih, dia mana reti sunnah. Jadi tuan-tuan yang puan-puan yang jaga bahagian ni, cuba modify protokol makan ikut sunnah, dengan sudu ke, garpu ke, kayu macam Cina makan ke, buatlah apa pun, yang penting biar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat antarabangsa? La, antarabangsa tak antarabangsa, nahnu muslim nu'izzu bidinina, hendaklah kita bangga dengan agama kita. Kenapa kita nak ikut orang? Kita ikut, tetapi sekiranya tidak melanggar syariat. Jangan sombong dengan syariat. Sekali Nabi hentak orang laki-laki ni lembek tangan dia, tak boleh naik. Kita pun bimbang. Nanti kita lawan sunnah, tangan kita tak boleh angkat. Bukan lembek mana tak boleh angkat, tapi kita bimbang, takut tangan ini lembab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak berzikir pun tak berapa nak. Jangan sombong dengan sunnah. Sebabnya kata Imam Salaf, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja, siapa dia naik bahtera selamat, siapa tak naik bahtera tenggelam. Ingat. Jadi hadis ini mengajar kepada kita dua perkara. Yang pertama, adab makan. Yang kedua, kita mesti tegur anak-anak kita yang langgar SOP syariat dalam makan. Ataupun orang tua langgar, kita tegur. Kawan kita ke siapa, Syekh, akhi, makan tangan kanan Syekh. Nabi larang makan tangan kiri ni. Dalam riwayat lain yang kita dah baca dalam siri lepas, fa inna syaitan makan dengan tangan kiri. Kenapa kita nak ikut syaitan? Kan Allah Taala kata, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Allah Taala dah sebut, ajar kepada kita, belajar. Baik. Jadi saya syorkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di bahagian ni,
cuba modify modul makan, protokol makan ni ikut sunnah. Tak salah makan dengan sudu, dengan gerpu, silakan. Dengan kayu pun tak apa. Ana ada cerita dah ke tuan-tuan, saya makan dengan kayu di China. Makan kayu ni. Maklum lah pergi melawak negara China kan, dengan guru-guru pondok Kelantan. Kita bukannya biasa kita ni. Kita main tangan begini je. Tapi sekali-sekali nak teral juga. Kepik tak jatuh. Mari budak Cina, pelayan restoran tu. Dia syarat bagi kayu tu. Kita follow dia. Ingat kau dia nak daurah lah. Nak bagi kursus cara nak kepik. Kebetulan kita makan itu roti Cina. Roti kecil pula. Dia pegang kayu ni. Dia cocok atas roti. Dia kata. Suka habis buat kita. Kena cerdik. Kalau tak pandai nak kepik, cocok di apa ni? Di roti lekat. Cicah dengan kuah, bolehlah kita makan. Cerdik budak tu pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Cocok ni tahu kah? Cucuk. Minta maaf. Kita ambil kayu, kita cocok atas roti, lekat di kayu. Colek dia punya kuah. Bismillah. Boleh makan. Alhamdulillah. Makan ni apa sampai, makan juga dengan kayu. Allahu Akbar. Hebat kita. Masya Allah. Baik, mana cerita lagi kita? Menarik cerita makan ni. Tak? Bab 105. Babun nahyi anil qiran baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atan illa biizni rifqatihi. Bab larangan makan kurma. Kurma ke apa benda yang orang panggil biji-biji ni? Kurma ke, buah anggur ke, buah apa lagi yang boleh makan 2-3 sebiji ni? Buah apa lagi? Kacang kan? Yang kecil-kecil lah. Kalau buah rambutan orang tak matok 2 biji dua biji sekali makan dah. Tapi buah yang boleh kita makan, yang kita boleh suak 2-3 biji sekali makan. Nabi kata apa? Jangan ambil 2 biji sekaligus apabila makan bersama kecuali dengan izin teman dia. Ini semua ni adab. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua ni adab. Hadis 742 an Jabalah bin Suhaim qala asabana 'amu sanatin ma'a ibn Zubair radhiyallahu an farzuqna tamran wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu fayaqul la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran thumma yaqul illa an yasta'zina ar-rajulu akhahu muttafaqun alaih. Maksud dianya, kata di Jabalah bin Suhaim, dia berkata kami hidup pada musim kemarau panjang bersama-sama dengan Ibnu Zubair. Makna zaman pemerintahan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair sempat dia jadi pemerintah sekejap kan? Tiba-tiba kami menerima rezeki buah kurma. Tengah duk biasa musim kemarau panjang ini enggak masalah lah makanannya. Jadi kami dapat rezeki tamar, buah kurma. Pada saat Abdullah bin Umar lalu, dia tengok kami sedang makan buah kurma. Kemudian dia berkata, janganlah kalian makan 2 biji kurma atau lebih sekaligus. Ambil 2 biji, 3 biji, lah. Sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk makan 2 biji kurma atau lebih sekaligus. Kemudian dia berkata lagi, kecuali orang itu minta izin kepada kawannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa maksud dia? Maksud dianya, bila kita makan ramai-ramai, kalau kita ambil banyak, pertama mungkin terhad 1 kilo, 2 kilo, kita makan ramai. Jadi kita makan sama-sama, ambil sebiji, bismillah, makan. Habis, makan pula.
Tapi kalau kita ambil 3 biji, puak lalu, maka campur punya biji, ambil pula. Jadi orang yang beradab makan sebiji-sebiji, mungkin dia dapat 5-6 biji, kita sudah dapat 30 biji. Ini dia panggil tahrim, haram, menzalimi orang lain di dalam makan dan minum dan juga segala perkara. Semua perkara haram kita ambil perkara yang tersebut. Ini bahaya sekali para pelajar sekalian. Hati-hati kita jangan tomok orang panggil. Baik. Buah apa lagi yang orang boleh makan banyak? Kekacang, dah. Ambil begini, ambil. Masuk lah. Termasuk juga kalau kita makan dalam hidangan, orang panggil nasi idang. Nasi idang ni biasanya satu dulang 5 orang. Biasa tuan rumah dia akan had. Dia akan letak sayur banyak ni. Dia akan letak lauk banyak ni. Jadi kalau kita mari, kita ambil pinggan kita, lisi sampai penuh. Habis kawan kita yang kemudian, yang dapat sudu yang kelima tu, agak-agak apa yang tinggal kepada dia, ini juga zulmun zalimi kawan-kawan dalam satu hidangan. Ini hadis ini terpakai sama dengan isu tu. Jadi kita hati-hati. Ambil kali yang pertama, round yang pertama ni ambil dulu. Kan? Sekadar yang mana ada nasi, lauk banyak ni. Nanti habis, semua orang dah pusing dah satu round, pusingan yang kedua kita ambil pula kalau ada lagi. Tapi kalau kita awal-awal lagi kita dah penuhkan pinggan kita, maka ini dipanggil menyalahi etika protokol makan beramai-ramai. Kena ingatlah para pelajar. Kan? Kecuali kawan kata tak apa, kita ambil sama banyak lah kau. Masing-masing 5 biji. Itu lain cerita lah. Masing-masing dia panggil geng-geng pelahak. Makan banyak lalu. Boleh. Tapi kita kena mura'ah kepada kawan-kawan yang lain. Hadis ni juga menunjukkan kepada kita sunnah al-ijtima' ala ta'am. Kita berkumpul bila nak makan. Makan beramai-ramai. Jangan makan seorang-seorang. Ni kadang-kadang kawan-kawan kita, anak kita ke, waktu makan, tak nak makan lah. Waktu orang senyap-senyap tak ada makan, dia mari makan seorang-seorang. Kenapa kita nak keluar daripada jamaah? Kenapa kita tidak nak ikut ijtima' ala ta'am fiha barakah? Kan? Berkumpul tu ada keberkatannya. Orang pun tak payah simpan untuk kita makanan, kita ni kena taruh untuk dia sikit. Banyak masalah. Jadi kalau makan serentak, sudah sama-sama, makan sama-sama, kalau ada lagi makanan kita kata lebih sikit, boleh lagi kita share kepada kawan ahli-ahli hidangan kita, nak ambil sikit seorang. Ni kita nak ambilkan, kawan tu belum makan, jadi banyak masalah. Ini juga termasuk dalam adab. Termasuk dalam adab yang menjadi kewajipan kepada kita, beradablah kita dengan adab makan yang menarik ini. Yang ke berapa? Yang ke fiqh yang keempat, jawaz muraqabah. Para ulama, ustaz boleh perhati orang makan li ta'lim, untuk nak mendidik masyarakat. Boleh kita tengok orang itu makan, pelahak nampak dia ni makan, nanti kita tegur dia, ya akhi, makan macam ni. Tapi kalau pelajar-pelajar kita, murid kita, boleh je kita tegur. Tapi kalau orang lain jangan tegur. Jangan tegur depan ramai, menjatuhkan maruah kan. Jadi kita kena ingatlah. Baik. Menarik tuan-tuan. Ini adab makan. Kita ambil lagi satu bab. Bab 106. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'. Bab perkara apa yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tetapi belum kenyang. Apa yang patut kita buat? Tengok hadis ni, hadis 743. Hadis 743, wa an Wahsy bin Harbin anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba'. Maksud dianya, Wahsy bin Harb menceritakan bahawa
para sahabat Nabi SAW ada yang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah makan tapi belum kenyang. Rasa macam tak kenyang. Makan banyak dah tadi. Qala, kata Nabi SAW, fala'allakum taftariqun. Nabi kata, mungkin kamu makan sendiri-sendiri, tidak berkumpul ketika makan. Qalu na'am. Mereka jawab, betul Rasulullah. Dia ni makan situ, orang ni makan sini, dia ni makan. Jadi tidak serentak. Qala fajtanibu ala ta'amikum. Nabi kata apa? Hendaklah kamu makanlah bersama-sama. Berkumpul, sama-sama makan. Wazkuru smallah, dan bacalah bismillah, sebut nama Allah. Yubarak lakum fi, nasaya kamu semua akan mendapat berkat dalam makanan itu. Hadis ini rawahu Abu Daud. Jadi kata di para ulama hadis ini hasan li ghairihi. Kata di ulama hadis, al-furqa tuslabul barakah. Kita terpisah makan masing-masing ini hilang berkat. Dengan ni, kita dengan anak-anak kita ke, dengan kawan-kawan ke, kalau boleh makan ramai-ramai. Hilang berkat. Dan berkumpul di atas makanan itu membawa keberkatan dan insya-Allah kita kenyang sama-sama. Yang kedua, wajib, menjadi kewajipan kepada kita kena baca bismillah. Kalau terlupa, ingat dalam siri yang lepas. Tengah makan kita baru teringat, belum makan, belum, kita baca bismillah awalahu wa akhirahu. Sebab bila kita makan bismillah, syaitan tak boleh nak join makan sama kita. Ini penting. Kalau kita terlupa baca, bila kita baca, syaitan termuntah lah. Hak dia makan tadi. Muntah kat lain lah. Ada orang tanya, dia kata muntah dalam bekas tu ke? Masya Allah. Tak, bukan situ lah, dia kat luar. Allahu Akbar. Jadi orang makan seorang, walaupun banyak, mungkin tidak mencukupi. Dia lapar, berbeza dengan kita makan ramai-ramai. Itu ada keberkatan. Kita kena apa ni? Kita kena fahamlah isu berkat dalam bab makanan ni. Satu lagi, pesanan saya. Apabila kita makan ramai-ramai, maka makan ramai-ramai itu ijtima' ala ta'am barakah. Kita punya giar tak sama. Ada orang makan cepat. Ada orang makan perlahan-perlahan. Ada orang makan laju makan. Dia makan. Cakap pun tidak. Ada orang makan sederhana. Ada satu kategori lagi. Tuan-tuan dengar saya punya kategori yang ketiga. Dia makan banyak lambat. Makan banyak lambat. Bukan terlalu lambat, banyak lambat. Dah makan banyak, lambatlah siap kan. Maka kita kena mura'ah, kena tunggu kawan-kawan yang belum siap. Ni ada anak tengok perhati setengah orang ni macam tu bahaya. Bila dia sudah, saya siap beres dah. Dia bangun pergi basuh tangan. Akhir sekali seorang tinggal di sini, orang yang makan lambat tadi. Sama ada dia memang tabiat dia makan lambat ataupun dia banyak lambat, kan? Maka kita kena tunggu sampai sudah sama-sama, barulah kita bangun basuh tangan sama-sama. Itu mura'ah kepada kawan. Kita tak mau makan banyak, tak apa, kita tunggu kawan makan. Sila sekali. Ada orang ni makan lambat, mungkin gigi sakit ke apa dia, kita ambil kira. Jangan bangun selagi kawan tak bangun. Kadang-kadang tinggal kita seorang, aku seorang. Kebetulan orang ni pula makan ikan. Dia suka makan ikan kan, dekat-dekat tulang tu dia ambil semua. Orang lain makan isi je. Dia ni masa jenis orang panggil duduk kutih tu. Lambatlah dia. Jadi kita kena tunggu sambil-sambil buat, cakap benda-benda yang berfaedah. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, tamatlah kita 106. InsyaAllah kita break bab 107. Masih banyak lagi bab isu-isu adab makan. Kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.